Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak kongsi dua kisah seram. Kisah pertama adalah kisah seram di zoo dan kisah kedua adalah kisah seram pemandu teksi. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama Suhaila. Suhaila ni adalah seorang ibu pada dua orang anak. Anak Suhaila ni yang sulung adalah lelaki dan anak kedua dia adalah perempuan. Suhaila satu family dah lama merancang nak pergi ke sebuah zoo, nak mengunjungi sebuah zoo yang beroperasi pada waktu malam. Nak bawa anak-anak lah. Tapi dah banyak kali try nak pergi, plan pada waktu siangnya nak pergi malam tu. Malam harinya suami Suhaila ni ada kerja, dah banyak kali jadi macam tu, terpaksa cancel last minute. Jadi anak-anak Suhaila ni banyak kali dah tanya dia, mak bila boleh pergi zoo mak. Lepas tu Suhaila ni lama-lama jadi kesian lah dekat anak dia. Lepas tu satu malam tu benda sama juga jadi. Siang harinya dah berpakat nak pergi ke zoo, tapi malam suami Suhaila ada kerja. Jadi malam tu Suhaila ni dia nekat, tak apa, kita pergi je bertiga, Suhaila dan dua orang anak ni. Tak apalah, suami Suhaila tak pergi pun tak apalah, dia orang pergi bertiga. Jadi Suhaila pun bawa lah dua orang anak dia ni, bawa kereta pergi dekat zoo tu. Lepas dah siap parking kereta semua, pergilah beli tiket dan masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam, Suhaila tengok dekat dalam tu penuh dengan orang, ramai pengunjung pada waktu malam rupanya. Terutamanya orang-orang berkeluarga lah, dan kanak-kanak pun ramai kat situ. Dalam kawasan zoo tu ada disediakan satu kenderaan yang macam kereta api lah, train. Train tu akan dipandu oleh pekerja zoo mengelilingi kawasan zoo tu, lalu jalan-jalan yang ada dekat zoo tu. Suhaila pun bawa lah dua orang anak dia ni naik train tu. Train tu pun mula bergerak. Banyaklah haiwan-haiwan yang dia orang dapat tengok. Anak-anak Suhaila ni memang happy lah, sebab akhirnya tercapai juga hajat dia orang nak pergi ke situ. Dekat dalam zoo tu, kawasan dia sangat luas, dan berbukit-bukit. Jadi lama juga train tu ambil masa untuk habiskan satu pusingan. Dah macam-macam haiwan dia orang tengok. Ada burung, ada rusa, binatang-binatang liar yang selama ni tak pernah tengok di depan mata, akhirnya boleh tengok di depan mata. Bila dah habis satu trip tu, Suhaila dengan dua orang anak dia ni pun turunlah daripada train, dan dia orang pergilah ke kedai untuk beli air. Bila dah sampai kat kedai tu, beli air, lepas tu beli jajan sikit. Dekat kedai tu ada banyaklah jual makanan, minuman, lepas tu ada cendera hati, baju, lepas tu ada patung-patung. Jadi belilah serba sikit bagi dekat anak-anak. Lepas dah keluar kedai tu, Suhaila ni ajaklah anak-anak dia balik. Jomlah balik, mak dah penat lah. Lepas tu anak-anak dia yang dua orang ni macam tak puas hati lagi. Alah mak, janganlah balik lagi mak, apa tu banyak lagi tak tengok ni. Lepas tu ada yang kecil ni, anak dia yang nombor 2 tu, mak jomlah tengok beruang. Dia ajak pergi tengok beruang, sebab tadi train tu tak lalu dekat kandang beruang. Suhaila ni sebenarnya dah penat, dah malas lah. Tapi bila tengok anak-anak dia macam tu, kesian pula. Lagipun kalau Suhaila ni tak layan kehendak anak-anak dia ni, paksa juga balik, nanti adalah yang merajuk, susah pula nanti nak pujuk. Jadi Suhaila ni ikut je lah kehendak anak-anak dia. Suhaila ni dia berjalan, dia carilah pekerja zoo yang mana yang ada dekat situ lah. Lepas tu dia tanyalah, kandang beruang dekat mana. Lepas tu pekerja tu pun tunjuklah dekat satu arah. Rupanya dekat zoo tu ada lagi satu kawasan. Kawasan tu di bawah bukit. Kalau nak pergi ke situ tak boleh naik train. Suhaila pun bawa lah anak-anak dia ni turun berjalan kaki, pergi ke bawah, kawasan bawah bukit tu. Rupanya dekat bawah tu luas lagi, ada banyak lagi benda. Tapi dekat bawah tu agak berbeza daripada keadaan dekat atas tadi, yang tempat train, tempat orang ramai-ramai tadi. Dekat kawasan bawah ni, dekat zoo ni, kawasannya agak gelap, dan pengunjungnya tak ramai. Suhaila sebenarnya tak berapa selesa keadaan macam tu, sebab Suhaila ni macam penakut sikit lah, dia tak suka keadaan gelap. Tapi bila tengok anak-anak dia excited, tak ada nampak takut apa, dia orang ni cuma seronok aje. Berjalan-jalan, baca papan tanda. Anak-anak Suhaila ni sedang cari papan tanda tunjuk kandang beruang, sebab dia orang betul-betul nak tengok beruang malam tu. Jadi cari, jumpalah kandang beruang. Lepas tu
Anak-anak Suhaila ni tariklah tangan Suhaila nak pergi ke arah kandang beruang tu. Bila dah sampai depan kandang beruang tu, seorang pengunjung pun tak ada. Dia orang bertiga je ada kat situ. Tak nampak pun ada beruang kat dalam. Jadi Suhaila bagi tahulah anak dia, oh mungkin tak ada lagi kot beruang dalam ni. Orang dekat zoo ni tak letak lagi beruang dalam ni kot. Lepas tu dengarlah anak-anak dia ni macam bercakap sama sendirilah. Beruang dah tidur kot, dia cakap. Lepas tu Suhaila pergilah dekat arah satu lagi. Nak tengoklah kot ada beruang kat dalam. Anak-anak dia ada dekat depan tadi. Lepas tu Suhaila terdengar anak-anak dia ni macam bergaduh. Jadi Suhaila pun patahlah balik, pergi balik dekat anak-anak dia. Tanyalah, kenapa ni bergaduh ni? Lepas tu si abang ni bagi tahu anak lelaki dia lah. Ni apa tu adik ni, dia cakap ada monyet dalam ni. Dalam ni kan kandang beruang, mana ada monyet? Lepas tu Suhaila pun tanyalah anak dia yang nombor 2, yang perempuan ni. Adik, ni kandang beruang, mana ada monyet? Lepas tu anak dia yang perempuan ni tunjuk, tu ibu, tu atas pokok tu dekat dahan tu ada monyet, dia cakap. Lepas tu Suhaila ni tengoklah. Bila Suhaila tengok, bukan monyet, ada satu lembaga, bentuk dia macam manusia. Dia sedang duduk dalam keadaan memeluk tubuh dekat atas satu dahan yang ada dekat dalam kandang tu. Lembaga tu dia berkain putih, dan ada rambut panjang menjurai sampai ke bawah. Bila tengok aja makhluk tu, Suhaila ni terus tarik anak-anak dia dan pergi daripada situ. Nak berlari tak boleh, dia cuma boleh berjalan laju saja. Masa dia orang nak pergi daripada situ, Suhaila ni dapat rasa seolah-olah ada sesuatu yang mengekori dia daripada belakang. Macam dia dikejar sesuatu daripada belakang. Dan bila dah jauh daripada situ, Suhaila dengar seolah-olah macam ada suara menangis daripada belakang. Suara tu sangat-sangat perlahan. Suhaila sangat cemas masa tu sebab agak jauh jarak nak pergi ke tangga tadi, yang tempat dia turun tadi. Lepas tu akhirnya berjaya juga sampai ke atas balik. Dia orang ni semua ketakutan. Tapi bila dah sampai dekat atas tu, orang ramai. Lepas tu cahaya pun dah banyak, dah terang keadaan dekat situ. Jadi dia orang ni rasa lega lah. Suhaila sebenarnya tak pasti apa benda yang dia nampak tu malam tu. Tapi yang pastinya benda tu memang bukan monyet. Benda tu menyerupai manusia. Manusia yang duduk dalam keadaan memeluk tubuh. Mana ada manusia nak duduk atas dahan pokok? Cuba fikirlah. Tak logik lah. Sejak kejadian tu, Suhaila dah tak berani lagi nak pergi ke mana-mana bawa anak tanpa suaminya. Kisah kedua ni dialami oleh Burhan. Pada masa tu, Burhan ni bekerja sebagai seorang pemandu teksi. Jadi pada satu malam tu, Burhan ni dia dapat penumpang, seorang penumpang iaitu seorang makcik. Jadi Burhan tanyalah, makcik nak ke mana? Lepas tu makcik tu bagi tahulah, saya nak pergi ke sini. Dia bagi tahulah alamat dia, destinasi nak dituju tu lah, rumah dia. Burhan pun mulalah memandu ke arah yang makcik tu bagi tahu. Dalam perjalanan macam biasalah, Burhan ni dia ajak berborak lah dengan makcik tu. Makcik ni datang daripada mana, macam tu lah. Lepas tu makcik tu pula tanya Burhan, kamu ni dah berkahwin ke? Anak berapa orang? Macam tu lah, dia bersembang lah. Normal lah, pada awalnya normal lah. Lepas tu lama kelamaan, Burhan ni mula terperasan something yang pelik, sesuatu yang pelik pada makcik ni. Burhan ni terdengar makcik ni macam ada bercakap dengan seseorang dekat kursi belakang. Dia dengar makcik tu cakap dalam keadaan perlahan lah. Duduk diam. Aku cakap duduk diam. Dia dengar makcik tu cakap, aku cakap duduk diam. Tapi dia cakap slow. Jadi Burhan ni masa tu, dia ingat makcik tu bercakap dengan dia lah. Sebab dalam kereta masa tu, dia dengan makcik tu je ada. Dia dekat kursi pemandu, makcik tu duduk kat belakang. Jadi Burhan ni tanyalah makcik tu, makcik bercakap dengan saya ke? Masa Burhan tanya makcik tu, Burhan ni mata dia tengok dekat arah cermin pandang belakang. Dia nampak melalui pantulan cermin lah. Lepas tu makcik tu jawab lah. Masa makcik tu jawab, makcik tu pun tengok dekat cermin tu juga, cermin pandang belakang tu. Makcik tu cakap, tak, makcik tak cakap dengan kamu. Masa tu Burhan nampak muka makcik tu macam berubah menjadi muka orang lain. Tapi sekejap je. Dah ada dua benda pelik dah masa tu yang berlaku. Tak lama lepas tu, Burhan dengar lagi perkara yang sama. Makcik tu seolah-olah bercakap dengan seseorang. Seseolah marahkan seseorang dekat kursi belakang. Aku cakap duduk diam-diam. Makcik tu marah. Aku cakap duduk diam-diam. Seolah-olah ada seseorang dekat belakang tu duduk dengan makcik tu, tapi
orang tu tak duduk diam dan makcik tu marah. Tapi Borhan tengok melalui cermin tu, tak nampak siapa pun, nampak makcik tu seorang je. Borhan dah mula meremang. Tapi jarak nak pergi ke rumah makcik tu tak jauh, tak lama lah. Tak lama lepas tu sampailah dekat destinasi, dekat depan rumah makcik tu. Bila dah sampai dekat depan rumah makcik tu, Borhan ni berpaling lah ke belakang, bagi tahulah tambangnya berapa. Lepas tu makcik tu bayar lah. Dah siap bayar tu, makcik tu keluar daripada teksi tu. Tapi masa tu pintu teksi belum lagi ditutup. Borhan masa tu dia masih lagi berpaling ke belakang, dia masih lagi memandang ke belakang. Dia tengok memang kosong, memang tak ada, memang makcik tu seorang aja. Dan makcik tu sekarang ni dah ada dekat luar. Tiba-tiba makcik tu menjerit. Borhan ni terkejut lah. Makcik tu cakap, keluar. Aku cakap keluar. Makcik tu menjerit, macam marahkan seseorang, seolah-olah masih ada lagi orang dekat dalam teksi tu. Borhan ni terkejut lah. Lepas tu terdetik dalam hati, makcik ni gila ke? Lepas tu makcik tu cakap lagi, kau tak nak keluar kan? Betul ni, kau tak nak keluar. Kau tak nak keluar, kau duduklah dalam tu. Makcik tu marah. Tak tahu makcik tu marah dekat siapa. Lepas tu makcik tu tutup pintu teksi tu dan berlalu pergi ke rumah dia. Borhan masa tu terkaku. Dia tak tahu apa nak fikir. Dia takut lah, memang dia takut lah macam tu. Sebab seolah-olah macam makcik tu nampak sesuatu yang dia tak nampak. Tapi Borhan dia cuba untuk tak fikirkan sangat benda tu. Cuma Borhan ni fikir mungkin yang aku bawa tadi ni makcik yang tak berapa betul kot, mungkin tak sioman kot. Lepas tu Borhan pun teruskanlah perjalanan. Tak lama lepas dibawa tu, teksi tu, dekat depan ada seorang lagi tahan teksi dia. Kiranya bagus lah, rezeki dia murah lah malam tu rezeki dia. Ada seorang lelaki berdiri tahan teksi dia. Lepas tu Borhan pun berhentikanlah teksi depan lelaki tu. Lepas tu lelaki tu nak masuk lah kan. Dia pergi ke belakang nak buka pintu belakang. Belum sempat lelaki tu buka pintu, Borhan nampak lelaki tu mengundur, tak jadi nak buka pintu. Lepas tu Borhan ni terdengar, dekat telinga dia terdengar, ya Allah. Lelaki tu sebut ya Allah. Lepas tu lelaki tu lari tinggalkan teksi tu. Jadi kalau kena kat kita macam tu, apa yang kita fikir? Seolah-olah macam lelaki tu nampak sesuatu yang menakutkan ada dekat kursi belakang, tak jadi nak buka pintu, nak naik teksi. Borhan pun samalah, dia rasa macam tu lah. Dia rasa macam ada benda yang duduk dekat kursi tu, kursi penumpang tu. Borhan ni bila dah jadi macam tu, dia ambil CD yang ada bacaan ayat suci Al-Quran, dia pun pasang. Lepas tu dia pergi dekat satu kedai mamak yang berhampiran dengan kawasan tu lah. Dia pergi ke situ. Lepas tu dia order makanan, dia makan dulu kat situ. Dia lepak lebih kurang sejam. Bila dia rasa hati dia dah tenang, barulah dia pergi balik kat kereta dia. Dia pasang balik CD bacaan ayat suci Al-Quran tu. Lepas tu barulah dia balik ke rumah. On the way nak balik rumah tu, Alhamdulillah memang dah tak ada apa-apa gangguan lah. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Jika anda nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.